kita masuk kepada beberapa tip bagaimana kita nak mencintai Al-Quran supaya hati kita jinak dengan Quran, supaya hati kita rapat dengan Quran, supaya kita rasa kemanisan Al-Quran. Aku nak belajar Quran, aku nak mengaji Quran, aku nak baca Quran, dan aku nak menghayati hidup dengan Al-Quran. 3 sebab. InsyaAllah dengan 3 sebab ini, kalau kita hayati, kita akan jadi Ahlul Quran insyaAllah. Yang pertama, tanda. Yang pertama, Nabi SAW telah sebut dalam beberapa hadis yang sahih bahawa Al-Quran ini syafi'. Dia akan menjadi pemberi syafaat, pembela kita di akhirat. Allahu Akbar. Al-Quran ini menjadi pembela kita di akhirat. Jadi kalau kita di akhirat esok bangun terkotak-kanting, siapa yang akan bela kita? Jawab dia. Siapa nak bela kita? Kita kata Al-Quran yang akan menjadi pembela kita di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Kan Nabi kita sebut, bila di akhirat esok Al-Quran bangun, Ya Rabbi mana'tuhu an-naum. Ya Allah, aku yang telah menyekat dia daripada nak tidur, aku suruh dia bangun baca Quran, kan? Maka berilah pertolongan, maka Al-Quran menjadi pembantu kita, peguam kita, pembela kita di akhirat nanti. Kenapa kita tak mau mendekati Al-Quran setelah kita tahu Al-Quran itu pembela? Kita atas dunia ni, kalau kita tahu ada orang bela kita, ada orang support kita, ada orang sokong kita, sanggup belanja makan kita? Ya, kita sanggup menghabiskan duit untuk belanja makan semata-mata nak beri, orang ni beri sokongan kepada kita. Al-Quran yang pertama, syafi' yaumul qiyamah. Sebab yang kedua, kita kena menyayangi Al-Quran sebab betapa banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada pembaca Al-Quran. Sebahagian ulama tadabbur, dia kata kita baca Al-Fatihah saja sudah ada 1200 kebajikan. Sebab apa? Setiap huruf diganda 10. Nabi kata, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif 1, lam 2, mim 3. Maknanya alif lam mim 30 pahala dapat. Surah Al-Kawthar di antara surah yang terpendek yang kita baca, tak habis napah baca. Inna antana kal Kawthar, 500 kelebihan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bayangkanlah, kalau kita baca satu juzuk Quran, berapa banyak kita boleh meraih pahala yang Allah Ta'ala sediakan pada kita. Lagi banyak, lagi kaya. Lagi banyak, lagi kaya. Patut kita baca kejap, tak boleh. Aku nak banyak lagi, nak tambah lagi, nak. Maka itu menyebabkan kita sentiasa tamak, loba, bersemangat untuk baca Quran. Sebab setiap huruf diganda 10. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Ni kita duk main saham ni pun kita rasa kaya dah kan. Oh, bangga dah kita. Tak tidur malam dah kita. Duk cek saham. Naik turun, naik turun. Nampak stabil sikit keadaan, naik. Turun sikit, turun. Mana kata apa? Ini sudah diyakini, tidak ada turun, naik ada. Saham dengan Al-Quran sentiasa menaik, tidak ada istilah turun. Yang ketiga, bagaimana kita nak mencintai, menyayangi Al-Quran? Dengan cara kita bertadabbur, menjiwai bahawa setiap patah, setiap kalimah Al-Quran yang terkandung dalam mushaf itu kalamullah. Kalamullah. Apa makna kalamullah? Iaitulah kata-kata Allah kepada kita. Sama ada Allah Ta'ala nak suruh kita buat sesuatu, atau Allah Ta'ala nak larang kita daripada melakukan sesuatu, atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritakan kepada kita kisah-kisah, akhbar-akhbar yang umat yang telah terdahulu untuk menguatkan semangat juang kita, ataupun Allah Ta'ala cerita apa yang akan berlaku kepada kita di akhirat untuk meningkatkan keimanan kita, kepercayaan kita, ketakwaan kita. Maka kita mengatakan setiap patah perkataan itu hendaklah kita tadabbur bahawa ini adalah kata-kata Allah kepada kita. Yang jadi masalah kita hari ini, para jemaah sekalian, kita tak menjiwai, tidak merasai bahawa Quran itu Allah bercakap dengan kita. Maka kata di para ulama, kalau nak dengar Allah bercakap dengan kamu, baca Quran, dengar Quran. Kalau kita nak bercakap dengan Allah, salat, doa,
Itu kita bercakap dengan Allah. Allahu Akbar. Betapa mulianya Ahlul Quran. Kata di para ulama, setiap perkara yang berkait dengan Quran mulia. Setiap perkara yang berkait dengan Quran mulia, Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril bawa turun Quran, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Kalau kita menjadi Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuhu, iaitulah orang yang rapat dengan Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah kita mengatakan, berilah masa untuk membaca, mempelajari, mengkaji Al-Quran. Jangan bila ada masa baru nak baca Quran. Terbalik.